Assalamualaikum. Anda kini di channel Ana Alhana. Membaca Al-Quran bermakna membaca kalam Allah. Dan bila kita membaca kalam Allah, kita akan cuba membacanya dengan sesempurna mungkin. Dan antara cara mencari kesempurnaan ketika membaca Al-Quran, semestilah dengan membacanya dengan bertajwid. Kali ini kita akan fokus kepada tanda-tanda wakaf dalam Al-Quran untuk pastikan bacaan kita sentiasa betul. Apa itu tanda wakaf? Sebenarnya tanda wakaf ni adalah simbol-simbol kecil, huruf-huruf kecil yang ada pada bahagian atas kalimah-kalimah ataupun ayat-ayat dalam Al-Quran. Kalau anda perhatikan. Jadi, dan sebenarnya juga simbol-simbol ini seumpama traffic light ataupun lampu isyarat yang memberi ataupun yang menyampaikan mesej sama ada kita perlu teruskan bacaan ataupun stopkan ataupun bagaimana. Jadi, untuk tahu dengan lebih lanjut tentang tanda wakaf, jom bersama saya. Inilah 5 tanda wakaf yang utama yang kita akan belajar pada hari ini, iaitu lam alif, mim, jim, sad lam ya dan qaf lam ya. Setiap tanda wakaf ni mempunyai nama dan cara bacaan yang tersendiri. Kita akan pergi satu persatu ya. Tanda wakaf yang pertama ialah lam alif yang dinamakan sebagai wakaf qabih. Manakala cara bacaan jika kita bertemu dengan tanda wakaf ini ialah tak boleh berhenti. Bahkan kita mesti menyambungkan bacaan kita. Contohnya pada ayat ini ya. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum. Jadi, kita tak boleh nak hentikan bacaan pada perkataan tayyibin itu ya. Tanda wakaf seterusnya ialah mim yang dinamakan sebagai wakaf lazim. Jika anda bertemu dengan wakaf lazim, anda tak boleh menyambungkan bacaan. Anda mesti hentikan bacaan pada tempat tersebut. Contohnya pada ayat berikut. Fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Seterusnya tanda wakaf qaf lam ya yang kita panggil sebagai wakaf kafi. Jika anda bertemu dengan tanda wakaf ni, lebih baik hentikan bacaan. Ini bermakna anda boleh sambung bacaan, tapi lebih afdal, lebih bagus kalau anda hentikan bacaan pada tempat tersebut. Contoh bacaannya macam ni ya. فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Tanda wakaf seterusnya ialah sad lam ya. Namanya ialah wakaf hasan. Cara bacaan ketika bertemu dengan tanda wakaf ini pula ialah berlawanan dengan qaf lam ya tadi. Iaitu lebih baik anda sambungkan bacaan ketika bertemu dengan wakaf hasan ni. Contoh bacaan seperti ini. Qila dakhulil jannata qala ya laita qaumi ya'lamun. Anda sebenarnya boleh menghentikan bacaan pada kalimah al-jannah tu. Tetapi lebih baik dan lebih afdal untuk sambungkan bacaan pada tempat tersebut. Tanda wakaf yang terakhir ialah jim yang dinamakan juga sebagai wakaf jaiz. Cara bacaan untuk wakaf jaiz ni memang berbeza daripada yang lain
sebab anda boleh menghentikan bacaan ataupun menyambungkan bacaan. Anda boleh pilih mana-mana satu. Contoh bacaan kalau anda nak hentikan bacaan adalah pada ayat berikut. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Anda juga boleh menyambungkan bacaan seperti ini. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Kalau anda pelajar, anda bukan sahaja kena faham tentang tanda-tanda wakaf ni. Malah anda kena ingat simbol, nama tanda-tanda wakaf tersebut serta cara bacaannya satu persatu. Susah kan? Apa kata saya cadangkan satu cara untuk mengingati tanda-tanda wakaf ini. Kita gunakan imajinasi kita untuk ingat fakta melalui gambar. Kita tengok dulu wakaf qabih, iaitu simbolnya lam alif, dan wakaf lazim simbolnya mim. Cara nak mengingati kedua wakaf ini adalah dengan melihat pada huruf terakhir perkataan qabih dan lazim. Huruf H ni kalau anda perhatikan adalah lebih kurang dengan bentuk lam alif yang terbalikkan. Cuba tengok tu. Lebih kurang kan? Manakala huruf M pada lazim adalah sama dengan huruf mim dalam tulisan Jawi. Sebenarnya ada satu lagi cara. Dengan gunakan imajinasi anda dan ingat gambar ni. Pada gambar tu ada perkataan lazim dan juga simbol mim pada huruf L tu serta cara bacaannya stop, iaitu hentikan bacaan. Untuk ingat fakta tentang wakaf qabih pula, lihat gambar berikut. Pada gambar tersebut ada perkataan qabih yang mana pada huruf Q tu di ekornya ada bentuk lam alif dan di atasnya ada bendera tertulis perkataan go. Bermakna wakaf qabih ni simbolnya ialah lam alif dan fungsinya ataupun cara bacaannya ialah mesti sambung bacaan anda. Untuk ingat fakta tentang wakaf kafi pula, anda bayangkan kofi. Sebab kafi dan kofi bunyinya lebih kurang je. Dan kofi ini pula berada dalam kolej. Sebab kof lam ya tu bunyinya lebih kurang kolej lah. Dan kolej ni sebenarnya macam mak lah. Kofi berada dalam kolej dan ada tulisan stop lebih baik. Yelah, minum kopi banyak-banyak tak elok sangat kan? Jadi lebih baik kita stop. Untuk wakaf Hasan pula, saya cadangkan anda ingat gambar ni. Gambar seorang lelaki bernama Hasan yang tengah solat. Kita kaitkan solat sebab sod lam ya tu seolah-olah bunyinya macam solat. Dan ada tanda right ditulis lebih baik teruskan. Yelah, solat lebih baik kita teruskan. Jadi, wakaf Hasan ni simbolnya sod lam ya dan cara bacaannya ialah teruskan lebih baik. Yang terakhir sekali, wakaf jaiz. Anda nampak pada tulisan jaiz tu, Z-nya telah bertukar menjadi jim kan? Dan ada traffic light ke kiri ataupun ke kanan. Bermakna wakaf jaiz ni simbolnya ialah jim dan cara bacaannya pula ialah anda boleh buat pilihan antara nak hentikan ataupun nak teruskan bacaan. Pilihan di tangan anda. Cukuplah sekadar ini dahulu tanda-tanda wakaf yang asas, yang basic, yang perlu kita tahu ketika membaca Al-Quran. Semoga selepas ini bacaan kita lebih meyakinkan dan lebih sempurna. Semoga mengambil manfaat. Jumpa lagi. Assalamualaikum.